Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur atas Allah Subhanahu wa taala kerana atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang terlalu banyak. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan zikir atas Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Andai kita nak berzikir alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, nescaya kita tidak akan mampu melakukan hal-hal lain kerana terlalu banyak. Contoh yang paling senang adalah setiap saat Allah berikan kita kemampuan untuk bernafas. Allah berikan kita nikmat untuk bernafas, untuk meneruskan hidup. InsyaAllah sama-sama kita meningkatkan, memperbanyakkan zikir kita. Terima kasih juga pada pihak penganjur, iaitu Persatuan Peguam Syar'i Malaysia Cawangan Terengganu, kerana telah menjemput saya sebagai panel forum bagi forum kali ini. Masya Allah, forum yang sangat hebat. Sebelum pergi jauh, saya lebih suka untuk memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Waqiuddin bin Muhammad Ridwan, orang Perak. Saya wakil daripada UNIZA, iaitu Universiti Sultan Zainal Abidin. Secara peribadi, tajuk yang dibawa untuk forum hari ini agak hangat dan selalu menjadi bahan bualan masyarakat, yang mana masyarakat sebenarnya masih samar-samar dalam memahami konteks apa itu mahkamah syariah yang sebenarnya. Di sini kita perlu faham dua perkara yang penting. Yang pertama, apa itu mahkamah syariah? Yang kedua, apa itu mahkamah sivil? Sebelum itu, mari kita mengimbau kembali sejarah bagaimana wujudnya mahkamah di negara kita ini. Di tanah Melayu sendiri telah mempunyai sistem mahkamahnya sebelum campur tangan British. Pada ketika itu, tanah Melayu hanya mempunyai satu sistem mahkamah saja, iaitu mahkamah qadi, ataupun dikenali sebagai mahkamah syariah. Undang-undang yang terpakai ketika itu adalah undang-undang Islam sahaja. Pada tahun 1948, British memperkenalkan Ordinan Mahkamah 1948 yang mewujudkan susunan mahkamah baru. Tindakan British ini mewujudkan kerosakan dalam sistem mahkamah yang telah dibuat oleh masyarakat Melayu pada ketika itu, dengan memperkenalkan dua sistem mahkamah, iaitu mahkamah sivil dan mahkamah qadi. Pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu merupakan peristiwa pengumuman kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Tarikh ini dipilih dalam mesyuarat antara Ketua Pemuda UMNO, iaitu Tun Sardun Jubair, dan timbalannya Haji Ahmad Badawi, merupakan bapa Perdana Menteri yang kelima di Kepala Batas Pulau Pinang pada tahun 1956. Mufti Pulau Pinang Haji Abdullah Fahim, iaitu bapa Haji Ahmad Badawi, turut serta ikut dalam perbincangan tersebut. Apabila mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, perlembagaan yang digubal oleh Suruhanjaya Red, rejim undang-undang peribumi telah diteruskan. Penekanan khusus tertumpu kepada kedudukan orang Islam, kedudukan Islam dan orang-orang Melayu. Wakil rakyat Melayu mencuba yang terbaik untuk memelihara nilai asli dan tempatan dalam perlembagaan kemerdekaan itu. Akibat kesungguhan wakil rakyat Melayu itu, akhirnya kedudukan Islam dikekalkan dan sistem undang-undang dan sistem mahkamahnya juga dikekalkan seperti mana masa pentadbiran British. Mana dengan berkat kesungguhan wakil rakyat Melayu itu, alhamdulillah Islam tetap menjadi yang pertama di Malaysia. Dari sudut lain, pemeliharaan nilai pribumi ini melambangkan pengekalan nilai sedia ada dalam bumi tanah Melayu, dan ia tidak boleh ditarik keluar daripada sistem tanpa memberi kesan yang besar. Justru, kita mengamalkan dua sistem mahkamah yang selari. Perkara ini dijelaskan lagi dengan pindaan kepada beberapa peruntukan perlembagaan dan undang-undang lain, seperti perkara 121 dan perkara 5 perlembagaan serta Seksyen 100 Kanun Tanah Negara. Seterusnya, bila kita dah tahu tentang sejarah, bila kita dah faham tentang bagaimana wujudnya mahkamah di Malaysia, kita pergi kepada definisi. Bila kita berkata tentang definisi ini adalah satu perkara yang penting dalam membincangkan apa-apa maklumat. Di sini kita mengambil seperti apa yang Islam ajar dalam mengeluarkan fatwa. Walaupun yang keluarkan fatwa hanyalah mufti, tapi kita mengambil kaedah mereka bila keluarkan fatwa, iaitu benda yang pertama, mereka mengambil tahu apa itu definisi. Contohnya seperti yang baru-baru ini yang kita heboh tentang PUBG.
Yang pertama akan keluarkan apa itu definisi PUBG, apa itu benda, apa itu PUBG dan sebagainya. Okey, yang pertama, apa itu mahkamah syariah? Mahkamah syariah adalah mahkamah negeri yang dicipta oleh undang-undang negeri kecuali dalam hal-hal wilayah persekutuan yang mempunyai bidang kuasa ke atas orang Islam dan mempunyai keputusan ke atas peribadi dan juga jenayah Islam. Undang-undang yang terpakai di mahkamah syariah adalah undang-undang Islam sahaja. Manakala mahkamah sivil pula, maksudnya definisi mahkamah sivil pula, mahkamah sivil mempunyai bidang kuasa umum dan ia mempunyai bidang kuasa untuk mendengar semua jenis kes kecuali dalam hal-hal tentang Islam, kerana bila berkait dengan perkara Islam akan dibawa kepada mahkamah syariah. Mahkamah sivil juga perlu menghormati keputusan mahkamah syariah. Bagi menjawab soalan moderator yang berbunyi mahkamah syariah adalah mahkamah kelas kedua. Okey, baik. Sebenarnya sejujur hati saya, seikhlas hati saya peribadi lebih suka tidak meletakkan mana-mana mahkamah, sama ada mahkamah sivil ataupun mahkamah syariah, sebagai kelas pertama ataupun kelas kedua. Kerana bagi saya masing-masing mempunyai peranan yang tersendiri dan mempunyai tujuan yang tersendiri. Jadinya bagi saya kedua-duanya adalah sama dan kedua-duanya adalah berada di kelas yang tersendiri. Jadi tidak wajar membandingkan secara level untuk menentukan mahkamah yang mana berada di kelas pertama ataupun kelas kedua. Tujuannya sendiri sudah menggambarkan ianya mempunyai sistem tersendiri dan menunjukkan betapa pentingnya ia. Antara tujuannya adalah mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan kepada mahkamah ini bagi menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Contoh perintah Allah dalam Al-Quran iaitu pada surah Al-Baqarah pada ayat 173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Maksudnya sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu bangkai darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama Allah, disebut nama selain daripada Allah. Ayat itu menerangkan tentang pengharaman daging babi. Seterusnya, ia juga menjadi tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat nasihat serta menyelesaikan masalah rumah tangga, seperti memberi bimbingan dan nasihat kaunseling kepada pasangan yang ingin berumah tangga agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, iaitu baiti jannati. Ianya juga menyelesaikan masalah sosial dalam kalangan masyarakat seperti minum arak, riba, khalwat dan lain-lain perkara yang mungkar yang dah disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Mahkamah syariah juga berperanan bertugas sebagai penasihat jika diminta kerajaan seperti tanggungjawab memberi penerangan berkaitan dengan agama, kekeluargaan serta sentiasa berdakwah sepanjang masa. Mahkamah syariah juga mempunyai pelaksanaan yang tersendiri, iaitu mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah dan mahkamah rayuan syariah. Di sini jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya mahkamah syariah dan tidak wajar bagi sesetengah pihak untuk melabelkan mahkamah syariah adalah mahkamah kelas kedua. Kedua-dua mahkamah sivil dan syariah mempunyai kepentingan yang tersendiri. Mahkamah sivil sebagai contohnya menyelesaikan sebarang kes yang melibatkan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan, selain daripada mengesahkan sebarang penggubalan undang-undang di peringkat Parlimen dan Dewan Negeri. Maka dengan apa yang saya terangkan jelas bahawa kedua-dua mahkamah ini berada di dalam kelas yang tersendiri, dan sepatutnya kita tidak meletakkan ataupun melabelkan mahkamah syariah sebagai mahkamah kelas kedua. Setelah kita panjang lebar membincangkan tentang topik yang diberikan oleh moderator, topik yang sangat bagus, mari kita recap balik apa yang diterangkan daripada awal, saya terangkan pada awal hinggalah habis. Yang pertama, sebelum masuk pada topik, saya menerangkan tentang sejarah. Kerana bila kita berkata sesuatu, kita mesti kena tahu apa asal usul satu benda itu. Dan seterusnya kita pergi kepada definisi supaya kita lebih faham dengan apa benda yang kita nak terang. Seterusnya barulah saya pergi kepada pendapat saya, yang mana bagi saya kedua-dua mahkamah itu mempunyai sama level
kedua-duanya mempunyai identiti yang tersendiri, sebab tujuan yang tersendiri, dan masing-masing mempunyai kelas yang tersendiri, tidak boleh dibezakan antara satu sama lain. Saya rasa itu sahaja daripada saya. InsyaAllah apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu semuanya daripada kesalahan diri saya, dan hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.